wabarakatuh. Pertama kita buka kelas kedua kita, kelas ilmu tauhid kita dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaan kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah rahmat, izin dan perkenannya Allah, kita dapat meneruskan sesi kedua kita, program Pondok Hujung Minggu, yang dulu asalnya program Tafaqquh Fiddin. Dan insya-Allah kita akan meneruskan dengan sesi bacaan kedua, iaitu dalam bab ilmu tauhid. Di sini kita menggunakan kitab yang kecil ini yang dikarang oleh al-alim al-allamah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri, yang mana kitab ini diberi nama Risalah Al-Bajuri Fit Tauhid. Risalah ni maksudnya surat menyurat, ya, surat menyurat ataupun kitab kecil lah kita panggil, yang dikarang oleh Imam Al-Bajuri dalam ilmu tauhid. So Imam Ibrahim Al-Bajuri ini seorang alim yang sangat terkenal. Dia bukan saja menulis dalam ilmu tauhid, bahkan banyak ilmu. Sebab itu juga beliau ini dikenali sebagai Al-Alim Al-Allamah Al-Baharah Al-Muhaqqiq. Ini di antara gelaran-gelaran yang beri. Al-Baharah ni maksudnya yang melaut ilmunya, samudra ilmunya. Nak bayangkan kepada kita betapalah Imam Ibrahim Al-Bajuri adalah seorang yang sangat alim, bukan saja dari segi ilmu tauhid, bahkan ilmu-ilmu yang lain, ya. Bahkan ilmu-ilmu yang lain juga beliau ni alim, dan beliau terkenal di dalam ilmu tauhid. Pada pengajian kita yang sudah, kita telah pun mengupas dari segi muqaddimah dan jenis-jenis pujian. Kita tahu bahawa pujian-pujian itu ada 4 jenis pujian yang telah kita syarahkan pada minggu yang sudah, iaitu puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, dan puji hadis kepada qadim, dan puji hadis kepada hadis. Yang mana kita tahu natijahnya ialah semua pujian itu, sekalipun makhluk memuji makhluk, semua pujian itu kembali kepada qadim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang hanya layak dipuji, dialah satu-satunya yang layak menerima pujian, dan dialah yang menjadikan puji-pujian. Tak ada satu pun yang tak dijadikan oleh Allah. Makhluk-makhluknya ini, sehingga perbuatan makhluk apa saja semua dicipta oleh Allah. Jadi yang layak menerima pujian itu semua tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, Allah Ta'ala memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, ataupun makhluknya memuji sesama-sama makhluk, hakikat daripada kepujian itu semua kembali kepada Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak fahami, ya. Baik, kita kembali kepada muka surat kita yang seterusnya, iaitu hakikat pujian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin.
pada hakikatnya segala 4 jenis pujian itu kembali kepada yang pertama, yakni puji qadim kepada qadim. Sebagaimana yang saya nyatakanlah tadi, semua pujian-pujian tersebut kembali kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu qadim, Allah yang maha qadim. Qadim sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud qadim? Qadim ni maksud dia apa dia? Qadim wujud, qidam, baqa. Qadim sedia ada. Sedia ada. Qadim ni maksudnya tidak ada awal bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sebut huwal awwalu wal akhiru, jangan salah faham ya. Maksudnya dialah awal, dialah akhir. Maksudnya dialah awal yang tiada awal daripada kewujudannya. Nak cerita tak ada awal daripada kewujudan Allah ni hanyalah Allah. Allah yang tidak ada awal baginya, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Dia sedia ada. Dia sedia ada dan tidak ada awal bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud qadim. Qadim, baqa kita tahulah, kekal selama-lamanya. Maksudnya tidak ada akhir bagi Allah. Wal awwalu wal akhiru, maksud al-akhiru tu kekal, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim ni untuk mudah kita faham, maksudnya sedia ada, iaitulah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha qidam, Allah yang maha qadim. Terpulanglah, kita nak sebut qadim ataupun kita nak sebut qidam, dua-duanya membawa erti sedia ada, yang mana tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca apa kata musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pada hakikatnya segala 4 jenis pujian itu kembali kepada yang pertama, iaitu puji qadim bagi qadim. Itulah yang dimaksudkan segala puji khusus atau tertentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahsia dalam pujian. Jadi kalau kita memuji, kalau kita mendengar pujian, kita tahu di dalam pujian yang kita dengar tu sama ada manusia memuji manusia, anak memuji ayah, mak memuji anak ayah, majikan memuji pekerjanya yang terbaik, ataupun kita memuji apa saja. Ui lawa sungguh gubahan, ui pandai sungguh dia, ui bijaknya budak itu, ui profesor ni hebatnya, ui dahsyatnya engineer ni, boleh buat bangunan ni dalam masa berapa hari. Macam-macam kita dengar pujian. Di dalam setiap pujian yang kita dengar tu ada rahsianya. Apa rahsia dia? Ni dia rahsia dia. Ya, dia beritahu bahawa di dalam pujian-pujian itu rahsianya, inilah rahsia dalam pujian. Maksudnya di dalam pujian itu yang menjadi rahsianya ialah segala puji-pujian itu milik Allah, kembali kepada Allah. Allah lah yang mencipta, Allah lah yang menjadi, Allah lah yang menaik, Allah yang menurun, Allah yang memuliakan, sehinggakan orang tu dia jadi mulia, orang puji dia, Allah yang memuliakan dia. Kerana dia pandai, Allah yang menjadikan dia pandai. Kerana dia menjadi itu, menjadi ini, begitu, begini, Allah yang menjadikan dia begitu, begini. Jadi siapa yang layak dia puji? Allah yang layak dipuji. Sekalipun kita nampak pada zahirnya memuji makhluknya, memuji ciptaannya, hakikatnya ataupun rahsianya kita sebenarnya memuji Allah. Tapi macam mana dia boleh jadi terputus? Ini kalau orang tak belajar tauhid, tak belajar bab ni, dia jadi terputus. Bila mana kita memuji sampai setakat makhluk je, kita nampak makhluk tu lah yang bijak, dia lah yang cantik, gubahannya lah yang pandai, dia lah yang pandai, terputus pujian kita. Pujian kita tidak menjadi apa-apa, bahkan boleh menjadi mudarat. Kerana apa? Kerana kita tidak kaitkan Allah dalam pujian kita. Kerana apa? Kerana kita tidak nampak rahsia dalam pujian. Tuan-tuan ingat tak syarah saya pada minggu yang sudah?
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ada pun wa amma bi ni'mati, dan ada pun dengan nikmat Tuhanmu, wa amma bi ni'mati rabb, dan ada pun nikmat-nikmat Tuhanmu, fahaddits, hendaklah kamu beritahu, hendaklah kamu nyatakan nikmat tersebut. Apa yang saya syarahkan tentang ayat tersebut, wa amma bi ni'mati rabb, dan ada pun nikmat-nikmat tu hendaklah kamu kongsikan, kamu khabarkan, kamu beritahu. Orang yang macam mana yang layak untuk dia khabarkan, dia beritahu, dia nyatakan nikmat Tuhan tu setelah dia nampak bahawa kurniaan yang dia dapat, kelebihan yang dia dapat, nikmat yang dia dapat datangnya daripada Allah. Baru benar orang ni. Orang yang nampak dia cerita tentang nikmat tu, kawan dapat begini, kawan dikurniakan begini. Tapi pujian itu akan menjadi redha Allah, akan menjadi pahala kepadanya, akan menjadi nikmat kepadanya sekiranya orang tu dia beritahu, dia tu sedar bahawa dia dapat nikmat itu adalah kurniaan Allah kepadanya. Dia menceritakan tentang nikmat kurniaan Allah, bukan dia nak berbangga dia dapat kejayaan itu, dapat kejayaan ni, anak dia cemerlang, itu anak cemerlang, sedangkan dia tak kait pun kecemerlangan anaknya itu dapat keputusan gini-gini. Allah yang kurnia, Allah yang jadikan Allah. Bila tak ada kait dengan Allah yang mengunia, Allah yang mengangkat, Allah yang menghina, Allah yang melemah, Allah yang ni, maka terputus nikmat tersebut. Dia tak dapat apa-apa pun, bahkan dia akan dapat dosa sebab nampak makhluk. Tu yang dia nampak diri dia, tu yang dia jadi ujub. Kadang-kadang dia jadi riak, dia nak beritahu nikmat, sebenarnya dia riak, dia nak beritahu riak. Tu timbul riak, ujub, sum'ah. Sum'ah ni apa? Dia nak memperdengarkan nikmat tersebut kepada orang, nak menayang bahawa dia ni ada kelebihan. Dia tak nampak kelebihan dia tu kurnia Allah, rahmat Allah, pemberian daripada Allah kepada. Bila orang ni dapat nampak benda tu, inilah rahmat Allah, inilah kurniaan Allah, inilah pemberian Allah, lalu dia ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, barulah orang ini yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Orang yang telah sedar bahawa segala nikmat kurniaan itu datangnya daripada Allah, baru nikmat tersebut memberi manfaat kepadanya, baru cerita dia tu tidak berdosa. Kalau tidak, dia akan jatuh kepada salah satu daripada penyakit masuk rumah tangga. Ya, sila Datin. Cukup dengan syarat ada kesedaran tadi. Alhamdulillah itu takbir zahirnya. Takbir batinnya apa? Yang kita sebut tadi kan, apa kita punya feeling kita, apa dia punya meaningful dia, apa nilai daripada ucapan. Itu yang paling penting. Ramai orang kata alhamdulillah, kadang-kadang dia tak meaning pun, dia nak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu dia dah jadi cakap ajuk dah. Kadang-kadang dia tak ada meaning dalam alhamdulillah. Macam orang latah lah kan, coket macam-macam benda dia sebut lah. Kadang-kadang dia bukan meaning ke benda-benda tu pun ya. Kadang-kadang dia sebut benda buruk-buruk, bukan nikmat, tapi dah jadi macam burung kakak tua lah. Assalamualaikum. Dia tak beri salam pun kepada tuan-tuan ya. Dia bukan niat nak beri salam pun, kadang itulah dia ajarnya. Semua orang Cina ke orang India ke budak ke apa, kucing lalu pun Assalamualaikum. Dia tak tahu nilai salam. Jadi artinya bukan alhamdulillah yang tidak tahu, alhamdulillah yang kita tahu dia punya nilai dia. Itu maksud dia ya. Jadi bagi orang yang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ni, yang macam mana dia terselamat daripada dosa batin dia, bila mana dia sedar nikmat itu kurniaan Allah, dia pun berceritalah, syukurlah Allah Ta'ala mengurniakan. Ataupun dia tak sebut pula Allah Ta'ala, dia khabar baru-baru ni anak saya cemerlang SPM dapat 11A plus contoh. Tak ada lah 11A plus ni. Yayasan Pahang pun untuk melayakkan tuan-tuan menerima BKMB ya. BKMB ni beasiswa kecemerlangan Menteri Besar Pahang, the prestigious, the highest yang Yayasan Pahang bagi. Kita syaratkan 9A plus. Dapat 9A plus tu boleh memohon. Nanti budak-budak cemerlang lah tu ya. Ini ditaja start daripada ijazah pertama sampai PhD, fully sponsored. Kalau keluar negara macam-macam dia dapatnya. Ini very prestigious.
scholarship lah yang kita bagi, yang apa yang Sampahang bagi, dinamakan beasiswa kecemerlangan Menteri Besar Pahang. Jadi artinya kita boleh beritahu, oh anak saya baru ni dapat menerima beasiswa kecemerlangan Menteri Besar Pahang, sebab bukan senang dapat, tapi dalam hati dia tahu bahawa itulah kurniaan Allah, itulah tanda syukurnya dia pada Allah. Dia cerita, dia kongsikan berita gembira ini kepada, tak berdosa. Artinya selamat dia daripada ujub, selamat dia daripada riak, selamat dia daripada sum'ah. Tadi macam dalam dalil lah hakikat pujian. Bila kita memuji, kita sedar bahawa pujian itu, yang layak menerima pujian itu hanyalah Allah. Daripada Allah lah pujian itu. Dan kita memuji pun, kita berserta dengan Allah. Kita ingat bahawa Allah lah yang mengurniakan kepada kita untuk dapat memuji. Dan pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang sebenar dalam memuji. Sebab tu tuan-tuan, dalam memuji ni kadang-kadang kita berdosa. Kita berdosa kerana apa? Memang kita nak jack dia, memang kita nampak dia, kita itu berdosa. Memang kita kena muji ni nak jack dia. Berdosa tuan-tuan. Orang yang puji tu pula, dia tak sedar naik kembang badan dia, sebab kau dia lagi dosa, double dosa kita dapat. Tu ingat, berhati-hati dengan pujian. Tapi bila orang belajar tauhid, dia sedar segala puji-pujian itu semuanya milik Allah. Inilah namanya rahsia pujian. Orang yang sedar bahawa pujian itu milik Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati je, segala-gala bendanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang puji kita, kita dapat merasakan itu juga datang daripada Allah. Allah sebenarnya yang memuji kita, Allah yang menghendaki kita dipuji, Allah yang layak dipuji. Allah kembali tempat segala pujian. Dapat sedar tu pun, kira selamatlah orang ni daripada terkena. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok bukan budak-budak je, orang tua pun kena penyakit ain. Sebab apa kita kena penyakit ain? Ain, mata, penyakit mata dia panggil. Ain ni penyakit mata, kerana tidak nampak Allah dalam pujian. Tengok budak tu, timbul hasad dengki dia, lawanya budak ni, dia ada benda, dia tu dia tak kaitkan dengan Allah, tak syukur. Sebab tu budak-budak ni dia terkena hikd, penyakit hasad, penyakit dengki hasad ni datang daripada ni, campak. Tu yang kena. Dia macam-macam lah niat orang ni. Kalau dia buruk je, benda buruk tu yang kena. Sebab itu bila kita melihat benda-benda yang baik, budak-budak ni, kita nampak Masya Allah, cantiknya ciptaan Allah. Contoh budak tengok budak, dia kaitkan, ingat tu dengan Allah. Syukurnya Allah Ta'ala bagi nikmat anak yang sempurna ini kepada sahabat aku ni. Mudah-mudahan budak ni jadi budak yang soleh. Kita tengok tu, barulah budak tu selamat. Ini macam-macam lah. Bila hikni, artinya timbul benda-benda buruk daripada pandangan mata dia tu, timbul benda buruk. Itu yang kena. Sebab ain juga bentuk doa, bentuk sentuhan hati. Bukan saja tengok, sebab dia datang daripada mata, jatuh ke akal dan juga hati. Dia tengok, tapi ada niat baik, ada dengki, ada hikd, ada rasa macam-macam lah tuan-tuan. Nak pula kalau orang belajar ilmu yang khurafat yang macam-macam ni, dia punya dampingan dia itu, dia kata budak ni kalau buat macam-macam lah, contoh lah. Artinya benda dalam tu yang apa, yang hendakkan kemudaratan kepada. Sebab tu tak boleh belajar ilmu sihir. Sebab tu nak kalau tengok dia orang yang ada yang belajar ilmu sihir, itu yang biasanya terkena penyakit ain. Ataupun orang yang memang hidup dia ni suka benda-benda yang berbdakwah ni, dia lah hasad dengkinya kuat, fitnahnya kuat. Jadi sudah menjadi perangai dia. Bila dia tengok benda-benda yang baik, itu nama dia penyakit ain, ya. Jadi sebab tu bila orang nak selamat dari penyakit ain ni, dia mesti dah cakap Alhamdulillah. Macam Datin cakap ni, paling kurang sebut Alhamdulillah. Tapi kita tahu bahawa Alhamdulillah tu memang kita puji Allah sungguh-sungguh di atas apa? Makhluknya itu, ya. Begitulah juga dengan hakikat pujian tadi. Kita tengoklah apa saja rahsia dalam pujian kita memuji, kita sedar bahawa itulah ciptaan Allah, itulah nikmat kurniaan Allah. Kita nampak terus, kita kaitkan kepada Allah, barulah sebenar pujian tersebut. Kalau tidak, manis kata di bibir saja, tapi hati lain bicara.
Latif Allah haram, Latif Ibrahim. Ya. Artinya ni pujian di bibir je lah. Dalam bahasa Arab dipanggil mujamalah. Mujamalah ni maksudnya nak ngambil hati je. Bukan pun dia nak memuji betul-betul, tapi nak main-main je, nak ngambil hati je, ya. Baik, kita tak mau jadi gitu. Itu antara ciri-ciri munafik. Elok di luar, serong di dalam. Elok di luar nampak macam molek, tapi sebenarnya rencong di dalam. Tu dia ayat dia. Kena betul dengan cikgu ke apa betul. Rencong di dalam, rencong di dalam, dalamnya lain. Jadi orang yang macam ni, walaupun keluarnya bentuk pujian, tapi dia tak boleh lindung dirinya pada Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Dia tetap berdosa. Itulah yang dia jatuh kepada dosa-dosa batin ataupun janabat, junub batin, yang kita sebut sebagai ujub, sum'ah, riak, takabur, penyakit-penyakit batin tadi. Dia jatuh salah satu daripada kategori tersebut, ya. Nampak molek, tapi hati, oleh kerana hatinya tadi, hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui tentang dosa-dosa batin dia, ya. Baik, itu yang dimaksudkan segala puji khusus atau tertentu kepada Allah. Inilah rahsia dalam pujian, ya. Oleh kerana itu, jika diperhatikan dalam kitab-kitab turas, dapat jumpa dengan perkataan turas di sini. Apa maksud turas? Siapa di antara tuan-tuan ni yang tak tahu perkataan turas angkat tangan? Saya nak ikhlas tuan-tuan. Barulah saya boleh syarah. Kalau semua tak angkat, saya tak syarah. Saya kira tuan-tuan dah faham, ramai artinya tak tahu perkataan turas. Elok tuan-tuan tak beritahu, tuan-tuan tak tahu, Satu, tuan-tuan ikhlas. Dua, tuan-tuan jujur. Bila tuan-tuan angkat tangan tu, Allah Ta'ala bagi pahala. Ikhlas aku tak tahu, jujur aku mengatakan apa yang aku tak tahu, la ilaha illallah. Semua perbuatan kita Allah Ta'ala bagi ganjaran dia, terpulang atas kita. Ada setengah orang malas. Tuan-tuan malas tak ada lah, tak dapat lah. Walaupun tuan-tuan tak tahu, tapi orang yang dia mengaku kelemahan dia. Satu, dia menzahirkan kelemahan dia. Sifat hamba wujud padanya. Tuan-tuan, hamba ni dia mengaku dia tak tahu, dia mengaku dia lemah, tapi bagi yang tahu tu baguslah, semuanya dah memanglah tahu. Jadi saya pun bersangka baik, yang tak angkat ni, mereka ni dah tahu, Jadi oleh kerana ramai lagi yang tak tahu, saya pun syarahlah. Jadi turas daripada perkataan Arab ta, ra, alif, se. Turasun maksudnya warisan. Sebab tu ilmu wirasah itu daripada turas, warisan, ya. So ini maksudnya warisan ilmu Islam yang lama-lama. Klasik, turas ini maksud dia klasik. Sebab itu kitab-kitab turas dia panggil kitab-kitab klasik. Kalau orang yang Pahang, dia ada mahtafiz turas. So mahtafiz turas ini ialah mahtafiz yang mengajarkan ilmu-ilmu klasik, ilmu-ilmu turas. Kalau nak jadi ulama itu kena belajar kitab-kitab turas, baru dia boleh jadi ulama yang sebenar. Kalau tebuk, dia tak boleh jadi ulama. Orang nak jadi ulama, dia kena mengaji pengajian kitab turas, ya. Artinya kitab turas ni kitab warisan. Apa maksud turas? Ilmu warisan, ilmu klasik, yang diwarisi daripada baginda Nabi SAW, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para salafus salih, ya, sehinggalah pada kita kekal belajar ilmu-ilmu yang diajarkan pada zaman Tori. Bukan zaman Tori restoran ni, zaman dahulu kala, zaman dahulu kala, klasik lah. Zaman Tori ni klasik lah, ya. Betul tak? Zaman Tori ni zaman klasik. Klasik. Maksud turas ni klasik, ya. Kalau kitab-kitab kuning orang tua-tua dulu, kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, macam kitab kuning lah, ya, kitab-kitab Jawi, kitab kuning. Tapi orang Arab dia, kitab turas ni adalah kitab-kitab yang lama yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar, ya. Jadi itu namanya kitab-kitab turas. Dan salah satu daripada kitab turas, tuan-tuan, ni yang kita belajar ni, tapi dia ni oleh kerana dia telah diubah bajunya, diterjemah dalam bahasa Melayu. Dan ini kitab turas sebab ulama Imam Ibrahim Al-Bajuri ni, dianya sudah lama sangat hidupnya, ya, beratus-ratus tahun yang dahulu, ya, ulama turas. Dan karangannya ni lah kita baca sekarang ni,
Ya, kita sebenarnya sedang mempelajari kitab turas. Tuan-tuan sedar tak sedar, sebenarnya semua dalam silibus Tafaqquh Fiddin tu kitab turas yang tuan-tuan baca tu, ya. Melainkan satu je, fiqh manhaji. Fiqh manhaji lah yang terbaru, ya, yang saya ingat. Mungkin tapi pun lama juga fiqh manhaji ni, sebab dia dah sudah terkenal, seluruh dunia terkenal kitab fiqh manhaji ni. Syukurlah tuan-tuan, ya. Dia tanya tuan-tuan belajar selama ni, sebenarnya aku tak tahu rupanya apa yang aku belajar ni kitab turas belaka. Artinya tuan-tuan dan puan memang ahlut turas, ya, dah mengaji kitab turas. Tapi oleh kerana dah berapa tahun dah ngaji lah, makna turas pun tak tahu lagi. Hari ni lah baru tahu makna tu. Tak apa, tak penting tahu makna tu, ya, tapi dia punya contents dia. Artinya baru hari ni tahu, rupanya kamu belajar selama ni, kitab turas dia kata. Baru tahu hari ni tahu. Syukur kepada Allah, ya. Artinya kita belajar kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik. Baik. Oleh kerana itu, jika diperhatikan dalam kitab-kitab turas, alhamdulillahi rabbil alamin, diterjemahkan segala puji khusus atau tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh segala puji kembali kepadanya. Sebab itulah diterjemahkan. Kalau kita tengok alhamdulillahi rabbil alamin itu diterjemahkan segala puji khusus dan tertentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok macam-macam lah dari segi karangan tu, apanya ulama ni dia meletakkan namanya, orang letakkan namanya, dia tak letak, ya, al-mujaddid, al-mutabahhir, al-alim, tapi sebenar hakikat yang disebut-sebut oleh orang tu, yang orang lakapkan kepada dia mujaddid ke benda ke, sebenarnya semua milik Allah, menzahirkan akan kurniaan Allah kepada ulama itu, ya. Kurnia Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Bila orang nampak benda tu, sebab itulah ulama dia sedar. Ulama ni dia kata apa? Berkatalah al-hakir, al-fakir dalam kitab dia mula-mula, ya. Setelah dia puji Allah, puji Rasulullah, puji ni, lepas tu dia pun merendah diri lah, saya ni bukanlah orang yang sangat alim, bukanlah pandai, tapi oleh kerana sahabat-sahabat saya, jiran-jiran saya, ya, anak-beranak saya, saudara mara saya nak memahami akan bahasan ini, maka saya yang bernama ni al-hakir, yang hina, wal-fakir, yang sangat mengharapkan rahmat Allah. Walaupun itu ulama besar macam ni, pengarang kitab ni, tapi dia tetap menyebut nama dia al-hakir wal-fakir. Pasal apa? Merendahkan dirinya. Dia sedar siapa dirinya. Dia sedar ilmu yang dia ada tu bukan milik dia, tapi izharan, menzahirkan apa dia? Keagungan, kebesaran, kemuliaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang alim. Orang alim pun dia tak ngata diri tu. Itulah baru sebenar. Kita sepatutnya gitulah. Ini dah baru sikit pun dah wujud dah. Akulah orangnya. Akulah itu. Itu nama dia wujud, kan? Ini dia nak menyelamatkan diri dia daripada wujud. Tu dia khabar dia al-hakir, orang yang hina. Al-fakir, orang yang miskin. Orang yang sangat berhajat. Fakir ni kita sebut apa dia? Kita jadi bahasa kita lah. Maksudnya orang yang sangat berhajat. Berhajat kepada apa? Berhajat kepada bantuan Allah, berhajat kepada pertolongan Allah, berhajat kepada kurniaan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, Allah tak kurnia, Allah tak beri kepada dia, tak mampu untuk dia menulis. Dia sedar bahawa sebab itulah segala puji-pujian itu li Rabbil Alamin, tertentu, khusus, kembali hanya senya kepada Allah yang layak dipuji. Ya, boleh faham, ya? Baik, itu bahas bab pujian. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya adalah dirinya, maka dia memuji dia, atau qadim memuji qadim. Ini biasa kita tengok dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan selian alam. Dan banyak dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, ya. Maksudnya dari segi istilah pujian di sini namanya puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Bila mana Allah Ta'ala memuji kecantikan makhluknya,
Allah Ta'ala khabar kepada Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ni Muhammad memiliki akhlak yang sangat hebat, sangat agung. Allah Ta'ala memuji Rasulullah. Dan banyak lagi Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya, ya, seperti Allah Ta'ala memuji Nabi Ayub, Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ibrahim, ya. Banyak Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya dalam Al-Quran. Itu Allah Ta'ala memuji akan keelokan, kecantikan makhluknya, ya. Kecantikan itu adalah daripadanya. Hakikatnya cantik, elok itu bukan makhluknya. Hakikatnya cantik, cerdik, hebat, nak cerita tentang dirinya. Tuan-tuan ingat lagu yang saya selalu upload pada tuan-tuan tu, wujudku bayangmu. Sebenarnya Allah Ta'ala, dia bukan nak cerita tentang makhluk dia, dia nak cerita tentang diri dia. Kita mesti sedar bahawa Allah Ta'ala dia nak cerita tentang diri dia. Segala benda yang dia zahirkan, dia nak cerita tentang diri dia. Makhluk dia itulah cerita tentang diri dia. Alam ini kan kita tahu alam ini makhluk. Dia nak cerita tentang diri dia yang gagah, diri dia yang mulia, dirinya yang perkasa, dirinya yang bijaksana, dirinya yang sangat pengasih, dirinya yang sangat penyayang, dirinya yang maha lemah lembut, dirinya yang sangat keras, dirinya yang hebat. Dia nak cerita tentang diri dia. Lukisan itu pada alam ini, pada diri kita, ya, pada makhluknya. Sebenarnya makhluk dia itu menceritakan tentang diri dia. Sebab itu bila zahir kecantikan, kehebatan, ceritanya lah kita. Kita ni adalah ceritanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan aku dirimu, ku sukadar ceritamu. Bukan aku, bukan kita ni dirinya, bukan kita ni zatnya. Ya, ini salah orang-orang yang belajar hakikat mengatakan dalam diri ada zat Allah. Allah, zat Allah ni laisa kamitslihi syai'. Jangan, itu salah tu tuan-tuan, ya. Kita ni tak lain sekadar ceritanya saja. Cerita tentang Allah. Diri kita ni apa dia? Diri kita ni ialah alamus saghir. Alam yang kabir yang Allah Ta'ala ciptakan semesta ni, replika dia diri kita. Ni alam kabir, alam semesta ni, dalam kitab tasawuf beritahu inilah alam kabir, kosmos. Ini alam kabir, alam yang besar. Kita manusia ni, insan ni, alamus saghir, alam yang kecil. Semua yang ada dalam alam ini ada dalam diri kita. Lautan ada dalam diri kita, matahari ada dalam diri kita, bulan ada dalam diri kita, syurga ada dalam diri kita, rimau ada dalam diri kita. Bila masa jadi rimau pula Ustaz? Muka handsome, muka lawa pun jadi rimau lah. Bila tuan-tuan marah tu jadi rimau lah. Wah, jadi perangai rimau. Tak kira dah masa tu, ya. Bila marah, mencarut, mencerca, mencaci, macam-macam benda keluar perangai rimau, ya. Nak membunuh orang pun ada bila dia marah. Tuan-tuan lah syurga, tuan-tuan neraka. Bila mana pula jadi syurga, jadi neraka lah. Bila tuan-tuan buat baik, timbul kasih sayang, bila benda yang ini indah tu, itu gambaran syurga lah. Neraka, asa start dia marah, asa start dia buat jahat, tu neraka lah, neraka terus. Rumah tangga bila berkelahi je, neraka lah tu. Sorry lah saya sebut begitulah contoh, ya, supaya kita faham. Mana? Dalam diri kita. Mana mataharinya? Matahari tu makrifah. Mana ilmu? Macam-macam lah tuan-tuan. Artinya kita tak nak menggunakan akal kita je untuk merenung. Semua yang ada dalam alam besar ni ada dalam alam saghir diri kita. Kita dah replika kepada alam yang besar ini. Cuma kita tidak menggunakan akal kita, perenungkan kita, tafakur kita. Kita lebih sibuk untuk merenung benda-benda yang memuaskan hawa nafsu kita. Jadi kita tak nampak lah, terhijab lah, terlindung lah daripada kita akan memandang akan wajah-wajah Allah, akan cerita-cerita Allah pada diri kita dan pada alam ini. Kalau mandang malah renung, kalau gunakan akal yang Allah Ta'ala beri ni, maka tuan-tuan akan dapatlah melihat rahsia, cerita, ya, apa yang Allah Ta'ala ingin nyatakan. Semuanya menunjukkan kepada dirinya, ya. Baik.
Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kecantikan makhluknya, kecantikan itu adalah daripadanya. Sudah weh, cantik itu semua datang daripada Allah. Semuanya pada dia lah. Sebab cerita itu dia yang mengarang. Itu yang saya sebut tadi sebagai tajalli af'al Allah. Apa yang berlaku atas muka bumi ni semua tajalli, penzahiran daripada perbuatannya Allah. Tapi ada orang nampak, ada orang yang tak nampak. Orang yang nampak itu artinya dia memiliki tauhid af'al, ataupun maksudnya dia mengesahkan perbuatan Allah. Orang ni telah dapat mengesahkan perbuatan Allah. Oh, orang yang sudah dapat mengesahkan perbuatan Allah ni orang yang memiliki tauhid yang sangat tinggi dah, tuan-tuan. Ya, tinggi sangat dah tauhid dia. Tauhid af'al, mengesahkan perbuatan Allah pada setiap detik, masa, saat, ketika kecil dan sebesar-besarnya. Dia dapat memandang af'al Allah. Apa maksud? Kesan daripada perbuatan Allah, mentauhidkan kerja buat ataupun perbuatannya Allah pada setiap sesuatu. Hebat sangat dah orang ni kalau dia dapat mentauhidkan Allah, menyedari akan tauhid af'al ni, ya. Ya, baik. Dia telah memuji ciptaannya sendiri, maka dia memuji dirinya, atau qadim memuji yang qadim. Hakikatnya Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri juga. Sebab tidak ada yang layak untuk menerima pujian ini melainkan Allah. Kerana dialah yang merancang, dialah yang berkehendak, dia yang menggerak, dia yang menjadi, dia yang mencipta, dia sekali. Kalau dia tak rancang, tak akan wujud. Kalau dia tak gerak, tak akan bergerak. Tuan-tuan, tak ada satu benda pun atas muka bumi ini akan wujud melainkan Allah berkehendak benda itu wujud. Tak akan ada satu benda yang mulia melainkan Allah Ta'ala nakkan benda itu mulia. Tak akan terjadi, tak akan melainkan Allah yang berkehendak, Allah yang menggerak, Allah yang mengangkat, Allah yang menurun, Allah yang menghina, Allah. Itulah la ilaha illallah. Illallah, itulah mengisbat. Itulah dalam kita punya kalimah tauhid, semua kita isbatkan kepada Allah. La fa'ilun illallah. Sebab tu masa tuan-tuan bertahlil itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut sebut la ilaha illallah, untuk kita dapat mengaplikasikan tauhid af'al, sehingga Allah Ta'ala dapat mengurniakan pandangan perasaan kita memandang akan af'al Allah, kesan daripada perbuatan Allah. Jadi hati kita bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita kata apa? La fa'ila illallah, la fa'ila illallah, la fa'ilun illallah, la fa'ilun illallah. Tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada. Sehingga hati kita ni sebati, bila kita pandang sesuatu kita terus merasakan tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada yang berbuat, tiada yang mengangkat, tiada yang mewujud, tiada. Itu bila mana kita dah mengisbat, isbat semua benda tu kita isbatkan Allah dulu. Akhirnya itulah namanya mentauhidkan Allah pada af'alnya. Boleh, ya? Kalau orang suka berzikir la ilaha illallah lepas subuh atau lepas isyak tu, ingat la fa'ila illallah. Mulut sebut la ilaha illallah, hati sebut la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada yang berbuat melainkan Allah. Lama kelamaan tuan-tuan sebati dengan darah kita aja. Ya, bila dah sebati tu dia tengok je, tempuh je, automatik akal terus connect. Kita punya mindar bawah sedar kita terus connect bahawa tidak ada yang melakukan ini melainkan Allah, tidak ada itu, di connect dah. Sebab apa? Dah sebati dengan diri kita. Sebab itulah zikir ni kena dilatih setiap hari, practice make it perfect. Yang lupa lah ayat tu, ya. Buat sokmo-sokmo, ya. Itu namanya mujahadah kita. Hamba dia mujahadah sokmo-sokmo, zikir dan tafakur, zikir dan tafakur. Akhirnya Allah Ta'ala beri pada kita tazakkur. Bila tazakkur itu kita dapat mengaplikasikan, kita dapat merasakan. Merasakan itulah yang tertinggi, ya. Allah Ta'ala kurniakan rasa itu dalam diri kita. Benda ni bukan boleh buat
kurnia Allah pada kita. Tapi jalannya ni lah, jalannya mujahadah tadi, jalannya kita belajar, jalannya mujahadah, jalannya istiqamah dengan zikir. Zikir ni bukanlah zikir biasa-biasa ya, zikir yang kita ada latihan, ada meaningful masa kita menyebut nama Allah tu ya. Okey, habis situ. Dia telah memuji ciptaannya sendiri, maka dia memuji dirinya, atau qadim memuji yang qadim. Sekalian alam, salam kerahmatan dan kesejahteraan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan kesejahteraan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian berkata seorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya. Nampak? Itu maksudnya Al-Hakir yang saya sebut tadi, terjemahan pada Al-Hakir ya. Inilah kata-kata daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dia memulakan kalamnya itu, dia khabar. Kemudian berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat, iaitu Syekh Ibrahim rahimahullah, yang mempunyai kekurangan. Dia isbatkan diri dia dengan kekurangan. Katanya, telah meminta kepadaku sebahagian saudaraku, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengelokkan urusan dan keadaan aku serta urusan dan keadaan mereka, supaya aku menulis sebuah risalah yang ringkas yang merangkumi sifat-sifat Allah dan sifat-sifat lawannya. Maksud sifat-sifat Allah ni, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, lawannya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang wajib kita sebagai mukallaf mengetahuinya. Apa dia? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang harus bagi Allah. Hukum dia apa? Wajibun ala kulli mukallafin. Wajib bagi ke atas setiap mukallaf mengetahuinya, mempelajari dia. Hukum dia wajib. Kalau tak belajar, hukumnya berdosa. Berdosa ya. Baik. Dan sifat yang wajib bagi hak para rasul. Wajib atas kita mengetahui akan sifat-sifat yang wajib bagi rasul-rasul. Apa dia sifat-sifat yang wajib bagi rasul yang kita dah tahu? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan untuk Rasulullah saja, start pada Nabi Adam sampai pada Rasulullah. Itulah sifatnya. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jangan kita ingat sifat itu pada Rasulullah je. Tak. Segala rasul-rasul dan nabi-nabi yang Allah Ta'ala bangkitkan bersifat dengan 4 sifat yang wajib ini: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi sebab itu kita kena tahu kupasan sidik, amanah, tabligh, fatanah, baru sempurna keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau tidak, tak sempurna, cacat keimanan kita kepada Rasulullah. Ya? Oh gitu Ustaz ya. Jadi wajiblah tahu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan hafal je, kena tahu. Ya, amda yang dikatakan wajib Rasulullah itu bersifat dengan sifat benar. Wajib bagi Rasulullah itu bersifat dengan sifat amanah. Wajib atas Rasulullah itu bersifat dengan tabligh. Wajib atas Rasulullah itu bersifat dengan fatanah. Sebab apa? Ya, wajib kita ketahui. Sifat 4 yang asas ini wajib kita ketahui. Ya, bukan hafal aja. Hafal ni ramai orang hafal. Itu pun dia tak hafal. Tanya, tak percaya, balik rumah kan, panggil anak-anak tuan-tuan, sebutkan 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah. Tengok sama boleh sebut tak? Sebut pun tak boleh, nak syarah lagi tak boleh. Ya, baik. Sifat mustahil serta sifat harus bagi mereka iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita tahu sifat mustahil, lawan kepada sifat yang wajib, jadi sifat mustahil lah. Dan apa sifat yang harus kepada Rasulullah, ini wajib hukum dia mengetahui, bukan sunat-sunat tuan-tuan ya. Wajib. Maka aku tunaikan permintaan mereka
kepada demikian penulisan kitab. Lalu aku berkata, hanya kepada Allah Azza wa Jalla aku memohon taufik. Ya, wajib atas setiap mukallaf mengenal sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil dan sifat harus. Ya, kita tengok di sini apa yang dia syarah dalam dia punya hasyiah dia dengan bawah tu, ya. Ada skip ke? Oh, buku surat 9 tu saya skip kan? Sebab itu syarah yang bawah tu, ya. Yang bawah tu syarah. Saya nak baca yang ni. Saya baru nak baca yang tu ni. Tak skip. Saya baru nak baca. Tadi itu dia punya matan yang saya baca kepada tuan-tuan tadi, namanya matan. Ini syarah kepada matan. Dok skip jauh. Dok boleh sikit-sikit ni. Artinya kita tengok muka surat 9 tadi, ya. Di bawah garisan itu, itu sebenarnya dia mensyarahkan akan kata-kata yang di atas. Baik, bila mana makhluk memuji Allah Azza wa Jalla, Allah jua yang mengilhamkan dan memberi pertolongan agar Allah memujinya, sama dengan syarah kita tadi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala, ya, bila mana makhluk memuji Allah, kita dapat memuji Allah kerana apa? Kerana Allah yang mengilhamkan kepada kita untuk memujinya. Sebab itu kita kena rasakan bahawa pujian kita ini ataupun ibadah kita buat ibadah tu, kita muji Allah lah, ya. Sebenarnya kurniaan Allah yang sedang kita terima. Orang kena tahu benda tu. Kalau dia tak tahu dia sedang menerima kurniaan Allah, dia rasa pada diri dia, itulah ibadah orang awam. Orang awam ni orang biasa-biasa lah. Semua orang yang biasa-biasa ni, orang awam, dia merasakan dia buat ibadah untuk Allah. Orang yang khawas, orang yang istimewa, orang yang telah diistimewakan oleh Allah, yang diangkat darjat Allah, dia merasakan bahawa dia beribadah itu kerana menerima kurnia Allah, kerana dapat Allah Ta'ala ilham pada dia, Allah Ta'ala kurnia pada dia, gerakkan dia, Allah Ta'ala mudahkan dia. Ini pandangan orang khawas. Sudah jadi orang khawas kalau orang dapat duduk pada perasaan ini. Hebat sangat dah orang khawas ni, tuan-tuan. Dalam atas muka bumi ni boleh bilang dengan jari orang kata orang khawas. Orang yang macam mana? Bila dia beribadah, dia tidak merasakan ibadah itu bukan darinya. Dia memandang kurnia Allah, dia dapat beribadah. Kurnia Allah, dia dapat datang duduk dalam majlis ini, ya. Tuan-tuan, ramai lagi di sana tu, tapi Allah Ta'ala tak pilih, tak ilham, ya. Tapi Allah Ta'ala pilih, ilhamkan, ni hak dia, ni lah yang dapat kurnia dia. Kita tak sadar, ya. Punya besar sangat kurnia Allah ni. Syukur. Bila kita dapat tu, apa? Kita menjadi hambanya yang bersyukur. Orang sedar, orang dapat memandang kurnia Allah ni lah orang yang bersyukur. Dia terbitlah hati dia, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebab dia nampak af'al Allah, dia nampak kerja buat Allah. Tak syukur lagi macam mana? Ya Allah, Engkau pilih aku. Dengan geletar-geletar sekali dia punya dalam mind itu, bila dapat memandang gerak Allah ni. Engkau pilih aku, ya Allah, di antara ramai-ramai makhlukmu ini, ya Allah. Kau gerakkan hatiku, ya Allah, untuk memujimu, ya Allah, untuk duduk dalam majlismu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tuan-tuan, bila orang sedar, nampak? Kan beza orang awam dengan orang khawas. Itulah beza dia. Beza, tuan-tuan. Tuan-tuan, wali Allah ni, tuan-tuan, sama je, muka berak kencing sama je. Tapi beza wali Allah ni apa dia? Orang yang macam mana? Hati dan perasaan dia dengan Allah, terkait hubungan dia. Itulah wali Allah. Bukan orang yang duduk masjid yang banyak. Kadang-kadang duduk masjid tu penuh dengan ujub, sum'ah, nak nayang. Korang nak minta maaf, bukan nak menyebut tu, ya. Kalau dia tak belajar ilmu ni, tuan-tuan, dia rasa dia warak, dia rasa dia alim, dia start memandang rendah pada orang. Itu bukan kekasih Allah. Itu bukan orang yang kenal pada Allah. Orang yang kenal pada Allah ni, orang yang ada ilmu ni, orang rasa ni. Sikit pun dia tak rasa diri dia istimewa. Bahkan dia hanya memandang, oh Allah, hebatnya kurniamu pada aku, ya Allah. Kau pilih aku yang banyak dosa ni, ya Allah. Kau gerakkan aku, ya Allah. Terima kasih. Lahir rasa syukur. Siapa yang terbitkan rasa syukur tu?
Allah yang terbitkan rasa syukur dalam hati dia. Itulah tauhid yang sebenar, tuan-tuan. Inilah orang muwahhid dia panggil, orang yang mengesahkan Allah. Dia tak lepas daripada memandang akan perbuatannya Allah. Inilah tauhid sebenar. Bukan setakat tauhid hafalan, Allah wujud kidam bakak boleh, itu masih lagi awam. Lepaslah segi tu belajar. Tapi bila dah start dia dapat memandang, dia tahu tentang perbuatan Allah, dapat mengaplikasi pada hati dan perasaannya, inilah orang-orang yang ditingkatkan oleh Allah makamnya. Tak nampak tuan-tuan, tak ada atas tertulis ni ini makam ni, tak ada. Ya, kalau macam kita nampaklah Datuk Sri, Tan Sri, ya, nampak, tak ada Allah Ta'ala. Hanya dia yang maha mengetahui. Itulah rahsia. Sebab tu kekasih-kekasih Allah ni Allah Ta'ala sembunyikan. Kadang-kadang suami pun tak kenal isteri dia kekasih Allah, isteri pun tak kenal suaminya kekasih Allah, apatah lagi anak-anak yang tidur sekatil pun tak kenal, anak-anak jauh lagi nak kenal mak ayah dia itu adalah kekasih Allah. Sebab kekasih dengan kekasih ni hubungan batin, hubungan kepercayaan, hubungan rohani. Bagaimana kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita meletakkan Allah di hati kita. Jahan? Tu dia. Baik, habis itu. Bila mana makhluk memuji kecantikan makhluk yang lain, ketahuilah kecantikan makhluk itu daripadanya, dan ilham untuk memuji ciptaannya. Dah ada cinta makhluk tu dengan cantiknya, dengan bijaknya, dengan hebatnya. Dialah cipta segala-galanya, beri segala-galanya. Lepas tu dia mengilhamkan pula untuk memuji. Dia juga mengilham. Tuan-tuan, mana tak lepas kita daripada Allah? Mana kita nak lari pada Allah? Setiap sudut, setiap ruang, setiap detik, setiap saat, semua perbuatan dia, semua hasil kreativiti dia, dia yang mencipta. Kita je tak nampak. Kalau orang nampak tu, hebat. Wali Allah, saya cakap wali Allah, tuan-tuan kekasih Allah. Payah, memang payah, tapi tidak payah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala tu dia sangat luas rahmat dia. Dia boleh pilih je hamba-hamba dia, ikut dia je. Nak pilih pula tengok kesediaan kita, tuan-tuan. Kita bersedia tak nak jadi hambanya, nak jadi kekasihnya? Persediaan itu yang menuntut mujahadah kita. Kadang-kadang kita tak bermujahadah lagi, menyerah dah. Belum mujahadah lagi, menyerah dah. Awal lagi menyerah dah. Dah gona. Dah gona. Buat pendak lagi. Kita ni tak boleh menega, memang menega bankrupt lah orang Melayu. Menega tak lagi, paper project pun tak ada lagi. Menyerah dah. Bukan bangsa kita lah, bangsa yang menega. Mega orang Melayu ni bagilah model banyak, mesti bankrupt. Contoh, awal-awal lagi dah menyerah, memang dah tak berjaya. Dia punya mind setting tu, husnuzan dia dengan Allah tak ada, memang tak jadi. Itulah ceritanya. Jadi tuan-tuan, untuk kita sampai kepada tahap itu, kena ada persediaan mental, fizikal ataupun batin dan zahir kita untuk berjalan menuju kepada Allah. Terutama sekali dalam ilmu yang berkait dengan ma'rifatullah ataupun ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui batin segala sesuatu. Lepas baca katas pula lah. Dia memuji dia atau Qadim memuji Qadim, benarlah firmannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ini telah pun saya syarahkan tadi dalam bab, tuan-tuan dah faham dah ya. Inna lillah ni bukanlah tertentu pada meninggal dah sahabat kita pun baca inna lillah dah. Semua perkara yang berlaku pada kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semua sekali datang daripada Allah, beserta Allah kembali kepada Allah. Tak ada satu pun milik kita, semua milik dia, semua datang kepada dia. Tak ada satu pun idea dan kreativiti kita, tak ada. Semua datang daripada dia. Cuma kita nak sedar je itu datangnya daripada dia, pemilik segala-gala sesuatu. Baik.
Surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Baik. Justru itu apabila ada seseorang atau sekumpulan memuji kita, kita mesti cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada yang hak. Kalau ramai orang muji kita, kita kena kembalikan pujian itu kepada hak. Biasanya orang muji kita, oh dahsyat tu, entah dapat. Apa kata kita? Ini yang diajar oleh Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Aashkuru am akfur. Kalau tambah lagi ayat tu, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Tapi cukuplah kita kawal, ini alhamdulillah, ni kurniaan, kejayaan saya ni. Oh, ini kurniaan Allah. Hebat saya ni, jayanya projek ni, ini kurniaan Allah kepada saya. Kaitkan terus benda yang kita dapat. Macam ataupun macam Datin cakap tadilah, alhamdulillah. Alhamdulillah tu secara umum, ya. Tapi secara khususnya, inilah kurniaan Allah ke atas diri saya. Baru kita terus ingat, kita sedar bahawa kejayaan kita, kehebatan kita, apalah yang ada pada diri kita, tak lari daripada kurniaan Allah kepada diri kita. Kita sebut hadza min fadli rabbi. Dalam bahasa Arabnya begitulah, hadza min fadli rabbi. Inilah kurniaan ataupun inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada diriku. Kita sebut itu kalau orang muji kita, ya. Ataupun kita mendengar sebarang pujian yang ditujukan kepada kita untuk menyelamatkan supaya kita ni jangan tak sadar diri. Itulah ayat dia, ya. Inilah kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Lawanya ustaz hari ni segak bergaya. Hadza min fadli rabbi. Walaupun kita tahu taklah lawa mana pun, tapi dia ni oleh kerana nak muji kita, kita sebut inilah kurniaan, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Macam orang muji ajarlah, ya, kuat lagi, ya, dah umur dekat 80 contohlah, ya, datang lagi kan boleh lagi. Hadza min fadli rabbi. Inilah kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diriku, ya. Kita tak kaitkan benda tu dengan hebatnya diri kita. Kita kaitkan perkara itu dengan kurniaan dan kehebatan Tuhan yang mengurniakan kepada kita. Maka selamatlah kita, maka meningkatlah tauhid kita, sebab kita memandang kurnia Allah. Bila memandang kurnia Allah, kita ingat Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Okey. Justru itu apabila ada seseorang atau sekumpulan memuji kita, kita mesti cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada yang hak, agar kita tidak terpesona dan terkena penyakit takjub. Iaitu penyakit ujub tadi. Ada kaitan tak antara kita baca tasawuf dengan tauhid kita? Ada kaitan, tuan-tuan. Hadza min fadli rabbi. Jangan lupa. Sebab yang mengaitkan antara tasawuf dengan tauhid juga adalah kurniaan. Ada kesinambungan mana yang kita baca dalam, tak terfikir di akal kita, tapi itulah kurnia Allah kepada kita yang belajar dalam kelas ni. Kita merancang, tak, Allah yang merancang, Allah yang berkehendak, kita jalani sahaja benda yang kita buat. Kita tahu kita ada kelas, tapi Allah Ta'ala susun silbus untuk kita belajar tu, untuk kita faham tu. Tadi bicara ujub, ini ada lagi bicara ujub. Subhanallah, hebatnya Engkau, Maha suci Engkau Tuhanku, ya. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang diradai, yang dikasihi. Kita tak nak lain, kita nak Allah redha, Allah kasih kita, cukuplah, tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kita dua perkara ni, cukup dah. Allah Ta'ala kasih kita, dia redha pada kita, cukuplah. Boleh baliklah kita, ya, dengan selamat sejahteranya. Allah Ta'ala kata, aku kasih, aku redha engkau, ambil lah, ya Allah, aku nak balik lah. Boleh balik, tuan-tuan, selamat, ya. Itu dua perkataan tu, aku redha, aku kasih engkau, balik, cukup, aku nak balik, ya Allah. Boleh balik lah, ya. Dapat dua ni, khatam, cukup. Selamat dunia, selamat akhirat. Sebab atas dunia lama-lama mati juga, tuan-tuan. Tak ada orang hidup meningkat bumi. Tapi nak dapatkan redha Allah, nak dapatkan kasih cinta Allah, sangat susah. Melainkan hamba-hambanya yang dia pilih. Hak tu yang kita cari tak? Ya, hak tu yang kita cari tak dalam hidup kita ni.
Dapat tu tak ada benda lah. Balik. Boleh balik haji. Kita takut nak balik sebab apa? Kita takut sana dia redha tak kita. Dia kasih tak kita. Takut tapi kalau confirm boleh balik. Tapi oleh kerana kita tak tahu itulah, kita sentiasa bermujahadah, minta sama, ya Allah, masuk aku dalam golongan hamba-hambamu yang kau kasihi, yang kau redai. Minta sama sehinggalah tarikh dan masa yang telah ditetapkan kepada kita untuk kembali tetap kembali aja. Tak ada orang yang tak kembali. Panjanglah 1000 tahun tetap dia kembali ya. Itu dah lumrah alam. Yang paling panjang, makhluk Allah yang paling panjang usia di atas alam ini, satu iblis, satu malaikat-malaikat lah ya. Malaikat-malaikat yang hebat-hebat ni dia tak akan mati. Yang kedua iblis ni Allah Ta'ala dah bagi sehingga hari penghabisan dia tetap ada. Satu lagi makhluk Allah yang namanya kekasih-kekasih Allah seperti Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan beberapa orang Nabi yang Allah Ta'ala masih ni. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan dijanjikan akan diturunkan untuk membunuh Dajjal nanti kan, dia masih belum meninggal lagi. Dan beberapa Nabi yang disebut dalam kitab itu ada beberapa Nabi yang disebutkan. Termasuklah kalau mengikut syarah daripada kitab tu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dulu dia ditidurkan 309 tahun, lalu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, tuan-tuan dah jumpa cerita tak dia mati? Setengah ulama mengatakan mereka ditidurkan lagi dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan tentera Imam Mahdi masa melawan Dajjal. Masa tidur lagi tu. Berapa lama dia punya tu? Artinya kerja dia tidur je. Seronok kalau tidur ni. Kita kan dapatnya tu seronok juga. Tidur-tidur bangun jadi tentera Allah. Tidur-tidur bangun jadi tentera Allah. Itu cerita yang dikarang oleh beberapa ulama sebab tu dia tak jumpa. Tuan-tuan tahu tak siapa yang menunjukkan gua tempat bersembunyinya Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ni tuan-tuan tahu dia umat siapa? Ashabul Kahfi ni umat Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebab tu dia akan dibangkitkan dengan Nabi Isa. Dan tuan-tuan tahu tak siapa yang menunjukkan tempat mereka bersembunyi dalam gua tu? Mereka ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan begitu juga masa dia tidur untuk kali kedua ni, Nabi Khidir ini cerita kalau orang kata benda, ya ustaz ni cerita, tak percaya sudahlah. Ni disyarat dikarang oleh kitab-kitab itu dia Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ni kan Nabi yang memiliki hikmah. Nabi Khidir ni mengikut cerita sebab apa dia panjangkan usia. Pada masa zaman pemerintahan Iskandar Zulkarnain menintahkan dia untuk mencari Ma'ul Hayat. Lalu dia pergi dengan berkelana dengan Iskandar Zulkarnain ni untuk mencari Ma'ul Hayat. Iskandar Zulkarnain ni hebat tuan-tuan ya. 2/3 dunia ni di bawah jajahan takluknya. Pergi ke mana saja jumpa dengan Ya'juj Ma'juj, buat benteng. Ya'juj Ma'juj kan tentera yang tak dikalahkan. Imam Mahdi datang, Nabi Isa datang pun tak boleh lawan tentera Ya'juj Ma'juj. Satu tentera yang tidak boleh terkalah. Siapa lawan dengan dia mesti kalah, mesti mati punya. Hebat Ya'juj Ma'juj. Tapi Iskandar Zulkarnain boleh buat benteng. Buat benteng untuk mengurung Ya'juj Ma'juj ni, akan keluar di akhir zaman. Masa dia cari Ma'ul Hayah tu, dia jumpa satu tempat tu. Masa jumpa di tempat tu, hanya Nabi Allah Khidir ni diizinkan untuk masuk ke tempat tu dan mengambil Ma'ul Hayat. Dan dia diceritakan dia minum air tersebut. Mungkin itu cerita asbab lah maka dia dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan daripada ulama-ulama tasawuf, ada juga setengah ulama mengatakan Nabi Allah Khidir dah wafat, tapi ada setengah-setengah ulama tasawuf menceritakan bahawa Nabi Allah Khidir ini panjang usianya sehingga akhir zaman, sehinggalah tentera Mahdi, tengah Nabi Isa dia masih lagi ada ya. Panjang usianya, start pada dulu sampai tak mustahil tuan-tuan ya. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi pada malaikat usia yang panjang, iblis yang dilaknat oleh Allah tu usia yang panjang, satu lagi makhluk Dajjal tu zaman bila dia lahir sampai akhir zaman pun panjang usia, itu lagilah Dajjal. Takkan Allah Ta'ala tak boleh bagi pada beberapa orang kekasihnya seumpama Nabi Allah Khidir usia yang panjang, kerana usia itu milik Allah, mudah bagi Allah ya.
Jadi setengah orang ada yang tak percaya, ada yang percaya, itu terpulanglah pada masing-masing. Tapi bagi saya percaya. Tanya saya percaya. Baik, sambung lagi cerita kita. Justru itu apabila ada seseorang atau sekumpulan memuji kita mesti cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada yang hak, agar kita tidak terpesona dan terkena penyakit takjub diri sendiri. Apa maksud ujub? Ta'ajjaba bi nafsihi. Apa terjemahan dia? Takjub pada diri sendiri. Ta'ajjaba bi nafsihi, itulah takjub pada diri sendiri. Itulah terjemahan dia. Apa dia? Ujub. Ini kerana dia juga yang menganugerahkan kebaikan dan keindahan yang dipersembahkan kepada diri kita. Kefahaman akan hakikat ini akan menenggelamkan benih kesombongan diri. Bila orang faham bahawa inilah kurnia Allah, dia nampak tauhid af'an, dia nampak kurnia Allah. Jadi tuan-tuan, tidak ada lagi mazmumah dalam diri orang ini. Tenggelanglah sombongnya, tenggelanglah hasadnya, tenggelanglah ujubnya, tenggelanglah riaknya, tenggelanglah segala penyakit-penyakit diri dia. Bila dia dapat memandang akan kesan daripada perbuatan Allah ataupun mentauhidkan Allah pada af'alnya, tauhid af'al tadi ataupun dia dapat memandang akan anugerahnya Allah pada dirinya. Dia dapat memandang, dapat merasa ini anugerah Allah pada diri aku. Selamatlah orang ni. Tak ada kait pun dengan dirinya yang cerdik, tak ada kait pun dengan dirinya yang gagah, tak ada kait pun dengan dirinya yang tak kisahlah, whatever lah dia letakkan dirinya, dia tak kait pun dengan kehebatan diri dia, kecemerlangan diri dia. Bahkan dia mengaitkan segala sesuatu yang dia dapat itu adalah kurniaan Allah, ciptaan Allah, kembali kepada Allah segala-galanya. Boleh faham? Boleh? Macam tak faham je. Faham. Kalau Hajah boleh faham, saya tengok Hajah depan je. Kalau dia kata boleh faham, yang lain tu saya pakai borong, faham lah ke? Baik. Kalau tak faham, PM tepi. Baik, kefahaman akan hakikat ini akan menenggelamkan benih kesombongan diri. Apabila diperhalusi hal ini, nescaya manusia tidak akan sombong, kerana akan mengembalikan pujian itu kepada pemilik sebenar, kerana merasa tidak layak dinisbahkan kepada diri yang fakir. Tak layak pun kita dapat pujian tersebut. Kerana apa? Bukan milik kita pun, bukan kita yang menentukannya. Kehendak Allah atas diri kita. Allah yang menciptakan atas lalu je atas diri kita. Tiba-tiba kita mendakwa. Macam tuan-tuan lah, pinjam kereta pada jiran, lepas tu mendakwa kita punya apa semua. Lepas tu hantar balik jiran dah lah tu, kotor-kotor lah tu, minta upah. Mana upahnya? Saya bawa kereta awak tadi, memanaskan je. Contoh macam kita lah, Allah Ta'ala bagi kita boleh buat ibadah tu, boleh datang sini sana, buat ibadah, solat itu, solat ini. Ya Tuhanku, mana upah? Kan itu perangai kita. Mana pahala ya Allah? 24 kali ganda. Contoh, sorry ya, ilustrasi saya dengan tu ada kena-mena ke tak kena-mena? Orang yang meminta upah daripada Allah, tak sadar, tak malu. Boleh? Boleh. Allah Ta'ala maaf mengasih, maaf penyayang. Dapat. Tetapi berbanding dengan satu orang lagi hambanya tadi, terima kasih ya Allah, kau kurnia aku dapat ibadah. Malunya aku ya Allah, ibadah yang kau kurnia ni aku tak dapat laksanakan dengan sebaik. Ampun ya Allah, kau tutupi segala cacat celah yang aku buat tadi ya Allah. Tak sungguh-sungguh aku buat. Kau dah kurnia aku dapat beribadah, aku tak dapat melakukannya dengan sempurna ya Allah. Ampun aku ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan beza dengan seorang lagi, dalam bawa kereta semua, upah. Tamsilan pada diri kita, tamsilan ibadah orang awam dengan orang khawas. Khawasul khawas ni jauh lagi ya. Khawasul khawas ni jauh lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita masuk yang kedua, sedar diri, dapat kurnia Allah, barulah tidak ada ujub.
Sentiasa bersyukur di atas terima kasih ya Allah, Engkau gerakkan aku untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Kalaupun aku tak faham dapat juga, aku bertemu ramah dengan sahabat-sahabat aku. Lama aku tak jumpa. Terima kasih ya Allah. Sekurang-kurangnya dapat juga aku makan sate hari ni. Nikmat Kau sedap ya Allah. Sate walaupun aku tak faham dia ustaz tu cakap. Sekurang-kurang artinya apa? Nampak kurnia Allah. Daripada kita nampak kehebatan diri kita, akulah itulah orang awam. Ibadahnya ialah lepaslah sekadar taklif, tapi belum tentu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak. Dia rasa dialah. Ya, macam orang pinjam kereta tadilah. Dah lah pinjam kereta, tuannya bagi, lepas tu kotor-kotor, habis tu minta pula upah memanaskan enjin kereta. Walaupun ayatnya tu tak apa, mana upah aku tolong panaskan kereta awak tadi, contoh. Walaupun tak berapa logik, tapi boleh terima pakai jugalah. Terus sekurang-kurangnya ada juga jasa tu kan memanaskan enjin kereta. Baik, lebih kurang gitulah ya. Baik, kefahaman akan hakikat ini akan menenggelamkan benih kesombongan diri. Apabila diperhalusi hal ini, nescaya manusia tidak akan sombong, kerana akan mengembalikan pujian itu kembali kepada pemilik sebenar, kerana merasa tidak layak dinisbahkan kepada diri yang fakir. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala melalui metod pengajian sifat 20 bukan bermakna Allah hanya ada 20 sifat sahaja, akan tetapi 20 sifat kesempurnaan yang wajib diketahui secara terperinci ataupun tafsili. Tuan-tuan, kita mengenal sifat-sifat Allah melalui metodologi ataupun kaedah ataupun metod pengajian sifat 20 ini bukanlah bermakna Allah Ta'ala itu ada 20 sifat saja. Bukan, salah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat. Apa dia? Sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu apa dia ustaz? Terlalu banyak. Semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat Allah. Nak hitung, tak terhitung oleh kita banyaknya sifat. Sebab itu ulama untuk memudahkan kita diringkaskan sifat itu kepada 20. Itulah yang disebut sebagai ummahatus sifat. Ummahatus sifat, ibu kepada segala sifat-sifat untuk mengenal Allah. Artinya inilah sifat-sifat utama untuk seorang itu mengenal Allah. Kalau dia kenal sifat 20 ini, memadailah untuknya mengenal akan sifat-sifat Allah yang diwajibkan untuk kita mengenalinya. Sebab itu 20 sifat itu disebut sebagai ummahatus sifat. Sedangkan Allah bukanlah memiliki 20 sifat. Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat sempurna ni tak terkaji di kita. Beratus-ratus berjuta-juta, segala ada sifat, semuanya sifat Allah, semuanya milik dia. Kalau gitu tak habislah kita belajar. Nak kaji semua sekali. Jadi ulama ini diilhamkan oleh Allah untuk memahami, untuk meringkaskan. Jadi namanya sifat 20. Itulah namanya, itulah kaedahnya, itulah caranya yang digariskan, diijma'kan oleh ulama-ulama tauhid. Cara untuk kita kenal Allah memadai dengan kita belajar sifat 20, mengenali 20 sifat Allah yang wajib kita kenali. Cukup ya, lepas fardu ain, lepas dah orang tu untuk kenal Allah dengan cara dia belajar sifat 20 ya. Itulah kaedah dia. Sifat lawannya serta sifat harus bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala dah wajib. Sifat yang wajib yang ada pada Allah 20, sifat lawannya juga 20, dan satu sifat yang harus bagi Allah. Ini semua sifat yang wajib kita pelajari. Baik, dan okey, habis itu ya. Sesungguhnya sifat kesempurnaan Allah amat banyak, tiada siapa mengetahuinya melainkan Allah jua. Justru itu wajib disabitkan kepada Allah secara umum, ijmal. Seperti perkataan Allah mempunyai banyak sifat kesempurnaan. Cukup dah kalau kita kata Allah mempunyai
banyak sifat kesempurnaan tak terhitung lah maksudnya. Selain itu jangan pula mengiktikadkan ada turutan tertib pada sifat-sifat Allah. Jangan kita mengiktikadkan tertib pada sifat-sifat Allah. Wujud tu nombor satu ke? Dah. Itu bukan ada tertib wujud, kidam, baqa, tak semesti wujud nombor satu, kidam nombor satu. Dah. Ya, bukan ada urutan. Mengapa ulama meletakkan wujud dulu? Untuk mudah kita berbicara je. Ya, untuk mudah kita berbicara, ya. Jadi wujud diletakkan, wujud, kidam, baqa, jangan kita letakkan urutan. Jadi artinya sifat Allah ni tersangat banyak. Kita tidak boleh nak meletakkan sebagai urutan dia. Tapi ulama dia dalam menyusun untuk memudahkan kita faham, dia letaklah wujud nombor satu, kidam nombor dua, baqa nombor tiga, mukhalafatu ta'ala nombor empat, qiyamuhu binafsih nombor lima, wahdaniyah nombor enam, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu, aliman, kaunuhu, qadiran, kaunuhu, mutakalliman, sami'an, basiran, macam-macam lah tuan-tuan ya, yang kita dah hafal daripada 20 sifat. Tu dia tidak ada tertibnya di situ ya. Jadi caranya itu dipermudahkan oleh ulama sahaja. Ia sesekali tidak membawa maksud. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada turutan seperti dikatakan mula-mula wujud, kemudian sedia, kekal sehingga seterusnya. Baik. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menghimpunkan 20 sifat bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala daripada dalil-dalil naqli yang qat'i. Apa maksud dalil-dalil naqli yang qat'i? Dalil-dalil naqli inilah dalil-dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Itu namanya dalil-dalil naqli. Garis letakkan dia punya terjemahan dia ya. Esok tak dapat pula. Depan ustaz ni ingatlah, balik rumah kan tak ingat ya. Jadi letakkan catatan tuan-tuan. Itu catatan ini tanda tuan-tuan belajar. Ini akan datang dalam lipatan amal tuan-tuan. Tak tahulah beratnya macam mana ya, walaupun catatnya satu huruf, beratnya di sana tak tahulah, silap-silap menjadi asbab keselamatan kita. Belajar ilmu mengenal Allah, dan kita tahu belajar ilmu tauhid ni adalah setinggi-tinggi ilmu. Sudah tentu sedikit yang kita buat sangat tinggi, sangat besar nilainya di sisi Allah, sekalipun sepotong alif yang tuan-tuan catat untuk mengingatkan ilmu ini kepada diri tuan-tuan. Bukti فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebab tu belajar kena ada kitab, sebab tu belajar kena mencatat. Itu semua menjadi bukti kepada tuan-tuan di sana besok. Yang malaikat catat tu, yang malaikat himpun tu, ada dia tercatat separuh je alif je. Tak terkeluar, tak pandai nak nulis, dia tercatat separuh alif. Dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau alif tu tak lengkap. Adalah dia nak mencatat benda-benda tu. Tapi yang satu lagi yang tersembunyi tu, itu kerja Allah. Ya. Makrifah yang Allah campakkan dalam diri tuan-tuan tu, pengenalan tu, itu rahsia yang Allah Taala dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Hatinya bergementar bila dibaca nama Allah. Itu datang sana besok. Ya. Itu tak terhitung dia punya takutnya seseorang kepada Allah itu lagi besar lagi. Ya, kasihnya seorang itu kepada Allah itu lagi besar lagi. Dia punya datangnya dengan asbab belajar, nampak keagungan Allah, nampak kebesaran Allah, nampak kesempurnaan Allah, nampak wujud Allah. Allah Ta'ala menampakkan dalam pandangan batin kita, dalam pandangan kesedaran kita. Itulah namanya makrifah. Ya, makrifah tu apa dia? Pengenalan. Namanya ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Allah Ta'ala bukakan kepada kita, zahir kita, batin kita terutamanya, tentang pengenalan tentang dirinya. Gementar hati kita, takut kita, rindu kita, kenal kita, asyik kita, cinta kita, kasih kita. Tu perasaan-perasaan yang Allah Ta'ala campakkan kepada kita bila mana kita mengenalinya. Antara kekasih dengan kekasih, ya? Sang kekasih dengan kekasih. Tuan-tuan, cerita pasal kekasih ni cerita pasal hati tuan-tuan. Cerita pasal hati ni orang lain tak boleh tahu, antara kita dengan dia saja yang tahu.
Nilai antara kasih dengan yang dikasih ni, antara kasih dengan sang kekasih saja yang tahu. Bicara itu tidak boleh orang luar tahu. Sebab itu hanya Allah yang maha mengetahui betapa tuan-tuan mengasihinya, betapa tuan-tuan merinduinya, betapa tuan-tuan mengenalinya dan asyik dengannya. Hanya Allah saja yang tahu mana makam kita sebagai hamba dengannya, ya, di mana kedudukan kita di sisinya. Itu terletaknya pada kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita meletakkan Allah dalam hati kita. Seberat mana, sekasih mana, serindu mana, sehebat mana tenggelamnya kasih, cinta dan perasaan kita kepada Allah, setinggi itulah kasih dan cintanya Allah kepada kita. Sebab apa? Sebab itu kurnia dia pada kita. Dia meletakkan benda itu pada hati kita. Kita rasa sahaja kurnia dia. Hebat mana kurniaan dia, tuan-tuan yang rasa kurnia dia, tuan-tuan. Tak kurnia tak dapat. Pilihan dia aja. Jadi sesiapa yang merasa, man lam yadhuq lam yadri. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang sangat masyhur. Orang yang mengaji ilmu tasawuf ni disebut man lam yadhuq lam yadri. Barang siapa yang tidak merasai, dia tidak tahu. Cinta, macam mana nak tahu ni lah cinta? Hanya orang cinta je nak tahu je. Betul tak? Kita baca komik mana faham. Tengok cerita Hindustan boleh lah menangis-nangis, tu pun tak faham. Hanya orang yang bercinta dengan yang dicintai saja yang memahami bicara cinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan rasa itu ke dalam diri kita. Ya, baik. Kita baca sikit lagi, lepas tu kita habiskan ayat. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menghimpunkan 20 sifat bagi zat Allah daripada dalil-dalil naqli yang qat'i. Qat'i maksudnya putus. Dalil-dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran dan sunnah yang putus, yang tepat, yang tidak boleh ditolak. Itu qat'i. Sebab tu hadis-hadis mesti hadis sahih, lagi mutawatir kalau hadis nak didalilkan berkenaan dengan ilmu tauhid. Mestilah hadis itu sahih. Hadis dhaif tak boleh. Ya. Ilmu yang berkait dengan tauhid mestilah Al-Quran dan hadis. Hadis itu pula ada martabat dia. Mestilah hadis sahih. Kalau mutawatir lagilah eloknya. Ya. Baik. Dan dalil-dalil akal yang murni. Setelah dalil nakli, dia menggunakan dalil akal, dan akan kita bicarakan lanjutannya pada pengajian kita yang akan datang, ya. Apa bicara akal ni tadi? Baik. 20 sifat tersebut berdasarkan dalil qat'iyud dalalah dan subut. Qat'iyud dalalah ni maksudnya dalil qat'i yang tepat, yang benar, yang tidak dapat ditolak dalilnya. Qat'iyud dalalah, dalil yang tepat, dalil yang padu, dalil yang sebenar-benar dalil. Subut, tepat, tidak ada salah, tidak ada bengkok, tidak ada syak, tidak ada ragu pada dalil tersebut. Memang tepat, subut, tetap. Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala berkata, semua sifat Allah yang lain merupakan cabang daripada 20 sifat yang utama ini. Jadi sifat-sifat yang lain itu adalah sifat cabang, cawangan, ataupun secondary opinion kepada 20 sifat yang disebut sebagai ummahatus sifat, sifat-sifat yang utama kepada Allah. Kalau nak bicara 20 sifat ni, maka sempurnalah makrifah, kepercayaan, keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 sifat ini juga adalah sifat-sifat yang disebut oleh Allah secara jelas dalam nanas Al-Quran dan hadis yang qat'i, ya. Dan semua ni diambil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis yang qat'i, yang tidak boleh ditolak, yang tidak ada keraguan padanya, yang sangat tepat, ya. Tak ada boleh nak, inilah hujah yang paling tepat, inilah hujah yang qat'i. Wallahu a'lam. Jadi perhatian, tanda Hajah, ya. Nanti esok saya tanya Hajah lagi, kita sambung di situ, barulah kita
pergi kepada dalil akal. So cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في ساكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.